Taib, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah kepada pendengar Radio IKIM yang dimuliakan. Saya terus mengajak pada pendengar untuk kita tingkatkan segala usaha kita. Yakni hidup kita ni perlu ada syukur, perlu ada sabar, perlu ada zuhud, perlu ada bertimbang rasa dan berbagai-bagai sifat-sifat mulia. Yang perlu ada sifat mulia ni, dia tak ubah seperti suatu yang kita kata seperti wangi-wangian. Benda wangi ni semua orang akan suka dekat. Manusia macam itulah, kalau ada sifat-sifat mulia, orang akan mendekati dia dan akan ada kelebihan dia. Jadi macam mana nak dapat sifat mulia? Maka jalan yang paling mudah ialah melalui ibadat. Itu yang kita kata tahsinul ibadah. Dengan ibadat ni manusia akan dapat terbentuk akhlak, sifat, perangai dan sebagainya. Sebab itulah Allah turunkan perintah solat adalah satu perintah yang utama yang merangkumi semua, orang perempuan, orang laki-laki, orang tua, orang muda, orang sihat, orang sakit, semuanya dia kena jadikan ibadat iaitu solat sebagai satu atur cara hidup. Kerana dengan itu akan terbentuk. Jadi kalau hari ini saya nak perkatakan tentang sujud syukur, satu sujud yang bukan dalam solat. Kita tak sujud dalam solat. Sujud syukur ni kita sujud di luar solat. Antara sebabnya ialah apabila kita mendapat sesuatu nikmat, sama ada nikmat zahir yang kita nampak. Contohnya kita ada orang dia dapat anak, ada orang kawan ataupun rakan yang telah lama tak jumpa, tiba-tiba berjumpa kembali. Dia ada keluarga yang tak pernah kenal, rupa-rupanya mereka ada hubungan talian persaudaraan. Ataupun orang yang selama sudah sakit, rawat sana rawat sini, alhamdulillah hari ini sembuh. Maka atas dasar nikmat-nikmat ini kita disuruh bersyukur dengan melakukan sujud syukur. Ataupun nikmat yang kita tak nampak secara zahir, seperti nikmat ilmu, nikmat yang kita dapat kecapi. Macam hari ni ada orang dah lama kahwin, nakkan anak sebagai menjadi rakan teman hidup. Alhamdulillah, ada orang selepas 10 tahun baru dapat anak, ada orang selepas sekian usaha. Jadi sebagai satu apa yang kita dapat anugerah ini, kita bayar dengan sujud syukur. Sujud syukur ni macam mana? Sujud syukur ni ialah dia satu ibadat yang menuntut kepada adanya wuduk, dan dia tidak kisah waktu mana pun boleh. Yang penting ada wuduk dalam keadaan aurat kita sempurna tutup, menghadap ke arah kiblat. Kita mulakan dengan niat, kita takbir, kita sujud, kita tumakninah, kita angkat kepala, kita bagi salam dan ada tertib. Itulah sujud syukur. Sekali nak baca apa? Kita bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar dalam sujud kita. Ini jadikanlah amalan kita, betapa kita perlu bersyukur pada Allah dengan apa yang Allah sedang kurniakan kepada kita. Itu ada punya mukadimah insya-Allah. Dan untuk sekali lagi saran untuk rakan-rakan yang ada permasalahan ataupun persoalan berkenaan tajuk kita pada pagi ni, itu sujud syukur, boleh hubungi 0362051500 atau menerusi facebook.com/ikim.fm. akan kita upload sebentar saja lagi. Jangan ke mana, terus bersama kita berhenti rehat seketika, kembali untuk talian pada anda. Mona, rakan setugas saya sedia membantu di IKIM FM, pilihan utama anda. Kita selalu dengar tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Jadi apa lagi? Berapa banyak sumbangan yang telah kita berikan untuk keluarga, kawan-kawan, sahabat andai dan masyarakat, dan untuk diri sendiri. Jadilah hidup ini untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Tentu hidup anda akan lebih bermakna dan bahagia. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda, kembali bersama di waktu ini, dan kita masih lagi bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah bersama Ustaz Fazli Al-Yamani dengan tajuk sujud syukur. Dan Ustaz kita bersedia menerima pemanggil kita
Yang pertama pada pagi ni, insya-Allah berkenaan tajuk kita sujud syukur daripada Kuala Lumpur, Dalila. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya berkaitan dengan solat duduk sebenarnya. Okay, solat duduk boleh tak kalau yang mula-mula takbiratul ihram tu kita duduk? Maksud ada setengah kata kena berdiri dulu, kemudian setengah kata kena duduk pun tak apa. Saya nak confirmkan. So, saya penduduk sebenarnya kalau kita ngandung kan sakit pinggang kan. Jadi kita perlu duduk lah, penat sikit tu. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengenai dengan duduk ini, kalau kita lihat berdiri dalam solat adalah satu daripada rukun-rukun solat. Apa maksud rukun? Sesuatu yang mesti kita datangkan dengan kesempurnaannya. Itu adalah rukun, macam bacaan Fatihah. Ada rukun qauli, mesti dibaca dengan sempurna. Jadi qiyam, berdiri itu adalah rukun. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk duduk dalam solat fardu. Kalau kita rasa pinggang sakit, lenguh lah, tak boleh berdiri, letih, kita kena usaha berdiri walaupun dengan sokongan tongkat ke, tiang ke, dinding ke, atau seseorang yang kita bagi dia upah. Tolong pegangkan saya, takut-takut jatuh, awak tolong mudahkan saya untuk turun rokok dan sujud. Wajib kita upah dia, kena berdiri. Itu dalam solat fardu. Kalau kita tak terdaya, macam ada orang-orang yang uzur, dia tak boleh berdiri lama. Berdiri seketika nanti dah mula goyang, dah mula nak jatuh. Jadi kita kata berdiri sekadar mana boleh. Bila dia dah cuba berdiri seketika, dah tak boleh pergi, dia akan terhumban jatuh. Okey, sekarang dia duduk. Dan bila dia telah melalui tempoh masa duduk, dia akan terasa tenaga untuk berdiri itu dah pulih kembali. Kena berdiri semula. Mungkin rakaat pertama dia berdiri, rakaat kedua dia duduk, rakaat ketiga dia berdiri. Begitulah kedudukannya. Ini semua adalah dalam solat fardu. Adapun solat sunat, maka itu tidak menjadi masalah. Dia mulakan terus dengan duduk. Solat sunat duduk saja daripada takbir, atau dia takbir berdiri terus duduk, atau dia takbir duduk terus berdiri, tak ada masalah. Dalam solat sunat kita ada 3 pilihan. Kita boleh berdiri, dapat sepenuh pahala dia. Kita boleh duduk tak kira macam mana duduk, macam tahiyat awal ke, macam tahiyat akhir ke, bersila ke, duduk. Ataupun kita baring, mengiring. Kalau duduk dapat separuh berdiri, kalau mengiring dapat separuh duduk. Jadi kalau elok kita buat berdiri dengan sempurna, tapi boleh juga sambil duduk ataupun sambil mengiring. Itu dalam kedudukan solat-solat sunat. Tapi fardu macam mana disebut tadi, mestilah kita berdiri. Ini rukun penting. Baik, itu dia jawapannya. Ustaz? Ya, saya. Dan kita terima pemanggil seterusnya. Bolehkah sujud syukur itu dilakukan dalam keadaan tiada wuduk? Misalnya bila dia dapat suatu berita gembira, dia kemudian langsung sujud syukur, ataupun dengan kebiasaan yang kita tengok pemain-pemain bola, dia bila menjaringkan gol dia terus sujud syukur. Okey, Ustaz. Sujud syukur seperti mana apa yang disebut di awal tadi, dia adalah satu ibadat. Dan ibadat ni dia menuntut kepada alat. Wudu adalah alat untuk membolehkan kita dalam melakukan ibadat. Kalau solat tanpa wudu, la yaqbalullahu solat ahadikum hina ahdasa hatta yatawadda. Allah tak terima solat seorang kamu bila mana batal sehingga dia ambil wudu dan sempurnakan solat. Wudu adalah alat untuk kita menyempurnakan solat. Jadi kalau solat fardu, solat sunat, solat jenazah, termasuk sujud syukur, mestilah dilakukan dalam keadaan kita ada wudu. Jadi kalau kita tengok kadang-kadang memang ada pemain-pemain bola sepak daripada negara-negara Arab, bila dia dapat humbankan 1 gol, maka dia sujud dekat tiang gol. Dia sujud dalam padang, tak tahu ke arah mana dia sujud. Dia bagi dekat ke arah dia punya jurulatih dia ke, ke arah penyokong dia ke, itu bukan sujud. Itu bukan sujud. Kalau dia niat sebagai satu sujud, itu haram. Itu suatu, kan sujud ni ibadat. Jadi sebab itu kita lakukanlah dengan cara yang dikehendaki, dalam keadaan berwuduk sempurna dan aurat tutup menghadap ke arah kiblat, maka sujudlah kita pada Allah, sujud syukur. Ada syarat-syaratnya, Ustaz? Ya, saya. Bukan sekadar sujud bila masa tu dikira sujud syukur. Ya, saya. InsyaAllah. Dan kita dengar pemanggil kita yang seterusnya. Kalau kita tak boleh duduk duduk antara 2 sujud, tahiyat awal dan akhir,
kita kadang-kadang tekan tangan kita dekat lantai, adakah itu dibolehkan ataupun kita kena duduk atas katil ke atas kursi. Yang kedua, kita sujud dekat dengan Allah, tapi kita tak boleh nak buat tayat awal dan terakhir. Kita terpaksa duduk dekat kursi ataupun tempat lain untuk sujud. Jadi dia punya fadilat tu macam mana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syarifah. Ya, teruskan Ustaz. Mengenai dengan duduk, kalau kita duduk antara dua sujud, kita tak ada daya nak duduk. Sebenarnya dia tak susah. Kalau mungkin kita tidak boleh duduk membengkokkan kaki untuk duduk macam tahiyat awal atau tahiyat akhir, tapi kita boleh luruskan kaki. Boleh duduk luruskan kaki. Atau kita tak boleh duduk melainkan duduk seperti bersila. Kita duduk bersila. Apa yang penting kaedah duduk, sehingga kalau kita tak boleh duduk bawah, kita terpaksa bangun duduk atas kursi. Naik duduk atas kursi, sujud. Kemudian bila duduk atas kursi, lapik, alaskan satu tempat duduk, kita duduk atas dia, sujud semula. Jadi tak ada masalah. Bukan kita kata mesti kita buat atas kadar kemampuan. Macam kita, orang yang hari ni kita tengok banyak keuzuran kepada masyarakat kita, terutama mereka yang sudah lanjut usia. Mereka tak boleh buat seperti sempurna, mereka terpaksa duduk. Maka duduk. Tapi jangan pula nanti jalan sana sini semua boleh, tiba-tiba datang solat duduk. Itu tak betul lah. Memang dia dah tak mampu, dia terpaksa duduk. Tentang fadilat. Fazilat ni dia adalah bergantung kepada susah payah kita. Maka na aksaru fi'lan kana aksaru ajran. Benda yang banyak perbuatan, banyak susah, banyak beban, kita buat susah, terpaksa, ada rasa sakit, maka ganjaran dah tentu lebih. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ambil wuduk sekalipun, dalam ambil wuduk, Nabi pernah beritahu pada sahabat, mau tak aku tunjuk pada kamu sesuatu yang boleh menggugurkan dosa kamu dan mengangkat darjat kamu? Maka sahabat kata bahkan, maka baginda kata isbaghul wudu indal makari, mengambil wuduk yang sempurna ketika kita tak dapat nak buat sempurna. Kita menggigil, kesejukan, demam, batu, apa sajalah, tapi kita cuba buat juga sedaya mana upaya, maka itu membuatkan dosa kita gugur. Fadilat dia besar. Sebab itu kita jangan lupa, apa saja ujian Allah pada kita, maka kita teruskan. Di sana ganjaran dia suatu yang tak dapat kita bayangkan betapa besarnya Allah bagi pada kita, insya-Allah. Itu dia jawapannya, dan kita dengar pemanggil seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, bagaimana dia seorang ni, dia memang dia was-was daripada kecil, daripada dia start balik, lepas tu dia elok. Kemudian setelah 10 tahun lepas tu pun dia masih was-was, dia datang kembali. Macam ambil uduk tu macam lama lah, tapi taklah lama sangat, tapi lama lah juga, dalam macam 10 minit tu, macam tu kan. Kemudian apa hukum was-was ni apabila kita macam dalam solat pula, dia maksudnya berjangkit dalam solat. Adakah contoh tiba-tiba tak teringat, rasa dah buat dah tayat awal, lepas tu nak ke dia, adakah hukum was-was ni macam kita nak lawan dia dengan kata memang dah buat dah tadi, macam tu. Dan bagi orang ni macam mana Ustaz, sebab dia kata macam penat lah nak melawan was-was ni, dan minta kekuatan sebab takut jadi kepada was-was akidah tu lagi bahaya Ustaz. Minta doa dan kekuatan yang sepatutnya, yang sebetul-betulnya. Sebenarnya penyakit was-was ini adalah satu penyakit yang dapat diatasi dengan ilmu yang ditetapkan, dengan ada panduan. Kita perlu belajar dan kita perlu ada keyakinan bahawa apa yang Allah suruh bukanlah satu yang kosong. Kita buat ikut panduan yang telah ditetapkan oleh alim ulama dalam kajian mereka yang cukup teliti dan penuh amanah. Pandukan itu. Kalau kita nak pakai otak kita, memanglah syaitan ni dia akan buatkan kita tergoda, terpengaruh, dan dia akan perangkapkan kita. Sebab itu orang yang penyakit was-was ni, dia sudah berada dalam satu perangkap syaitan. Dan syaitan akan buat dia pergi kepada lebih jauh, seperti mana dikatakan tadi. Dia akan
pergi kepada was-was kepada masalah akidah dia. Maka kalau akidah dia was-was, maka akan rosaklah iman dia, dan itu suatu yang sangat bahaya. Sebab itu jangan layan masalah was-was ni, jangan kita ikutkan hati kita. Kita ada panduan agama, kita tengok apa penyelesaian dia. Memanglah kita kata tak dinafikan kita manusia selalu terganggu. Bila ada panduan dan atur cara ini, insya-Allah, contohnya kalau dalam solat kita datang keliru, aku ni dah baca Fatihah ke belum? Jadi kita terus buat keputusan belum, baca Fatihah. Habis, tamat di situ. Jadi kata jangan kita aku baca tak baca, maka kita baca, kemudian baca tak baca, maka lama-lama orang yang penyakit was-was ni boleh jadi gila. Nak kita tanya dia, awak nak gila ke? Tentu dia kata saya takut. Ataupun pandu kepada ilmu. Kita tak ada satu amal yang kita lakukan melainkan ada atur cara dia. Macam kita perkatakan sujud syukur, ada atur cara dia. Kita bukan main pukul macam tu je, buat apa yang kita suka. Tak, adanya wudu, menghadap kiblat, tutup aurat dan sebagainya. Itu panduan. Bila kita ikut apa yang dipandukan, maka selesai. Kita ni perlu sedar siapa kita. Kita hamba Allah. Bila kata hamba Allah, ikut saja. Hamba ni kaedah dia tanpa banyak persoalan, tanpa banyak songai, orang kata. Ikut apa yang disuruh. Itulah kita. Saya itu dia jawapan, dan dengar panggil seterusnya. Saya nak tanya apa ni cara sujud syukur tu yang sebenarnya? Cara adakah kena ada takbir dulu ke, berdiri ataupun dengan duduk kita boleh buat? Ya. Baik. Cara kita sujud syukur, saya dah sebut tadi, kita kata kena ada wudu, pakaian kita mesti bersih, dan keadaan tutup aurat orang perempuan terutamanya. Bila kita nak sujud syukur, kita janganlah sujud syukur dalam bilik siapa pun tak nampak. Kita sujud dengan kepala tak tutup, ataupun stukin tak pakai kaki kita. Tak boleh. Dia kena pakai macam solat. Dia sama ibadat dengan solat. Jadi mula-mula kita nak mulakan dia, kita sambil duduk boleh, sambil berdiri pun boleh. Eloknya kita duduk, maka kita niat. Bila kita takbir Allahu Akbar, niat dalam hati kita, saja aku sujud syukur kerana Allah. Kemudian kita sujud Allahu Akbar, sujud. Dan kita baca apa yang kita sebut tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Kemudian kita angkat kepala Allahu Akbar. Kita bagi salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Itulah yang dikatakan sujud syukur. Baik, itu dia. Dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, saya warga asing. Saya dah 4 tahun kat sini, tapi tak pernah sembahyang Jumaat. Apa hukumnya? Ya Ustaz, itu saja solat Jumaat. Taib, sebenarnya kita perlu faham, solat Jumaat adalah sama wajib seperti solat 5 waktu. 5 waktu, kerana malam Isra' dan Mi'raj, Allah telah berikan solat pada baginda, termasuk solat Jumaat. Cuma baginda tak dapat lakukan sepanjang baginda di Mekah kerana baginda diganggu, diintip, dipantau oleh Quraisy. Jadi baginda terpaksa sembunyikan aktiviti solat berjemaah. Sebab itu bacaannya diperlahankan Zuhur dan Asar untuk mengelak daripada pemantauan mereka. Tapi bila baginda dah berhijrah ke Madinah, maka di sana ada satu masjid pertama-tama. Sampai hari ini masjid itu dipanggil Masjid Jumaat. Baginda lakukan. Dan Jumaat ni wajib. Kita tak kira kita warga mana pun sekali, mana negara, bila kita pergi ke satu tempat, niat kita untuk menetap lebih daripada 3 hari. Walaupun kita di mana, macam contohnya, ada orang bekerja di atas pelayaran kapal. Kapal dia akan berlayar 3-4 bulan. Tapi kapal ni akan masuk ke kawasan-kawasan seperti contoh satu-satu pelabuhan di satu negara untuk turunkan barang, untuk naikkan barang. Dia akan berlabuh selama 2 minggu. Maka bila kapal ni berlabuh di sana 2 minggu, maka anak-anak kapal ni kena solat Jumaat. Kena solat Jumaat. Melainkan kalau di situ tak adalah negara bukan Islam, mana nak cari masjid, dia kena pergi ke 100 km, dia kena pergi ke 500 km atau jarak jauh, itu tak perlulah, dah tak ada masjid. Jadi dia nak buat macam mana? Tapi kalau berdekatan, katakan dia kapal dia masuk di mana, di Sarawak ke, di Sabah ke, ataupun di negara-negara di Pakistan, Karachi ke, turun dia kena pergi. Kapal 2 minggu berlabuh, maka dalam 2 minggu tu 2 Jumaat ada. Wajib dia solat Jumaat.
tak boleh dibuat zuhur, tak sah zuhur dia. Melainkan tempat yang saya kata tadi. Maknanya kita di mana pun kita berada, Jumaat adalah wajib. Saya insyaAllah. Dan saya nak juga raikan soalan daripada rakan-rakan kita dalam Facebook yang bertanya ke Ustaz, boleh terangkan kaifiat pelaksanaan sujud syukur, atau ada juga ke solat sunat syukur, Ustaz? Kalau kita kata kaifiah, saya dah sebut bahawa kita ada wuduk, kita tutup aurat, kita menghadap kiblat, dan kita lakukannya dengan mana kita niat, kita takbir, kita sujud, tamakninah, kita angkat kepala dan kita bagi salam dan tertib. Jadi ini hanya sesuatu yang dibuat di luar solat. Sebab itu dalam kitab disebut tusannu kharijas solah, disunatkan di luar solat. Jadi kalau dalam solat, wala yajuzu ayyasjuduha dakhilas salah, kita tak boleh sujud syukur dalam solat. Sebab itu dia tidak ada nama solat syukur, tapi dia dipanggil sujud syukur. Cuma kita kena ingat, dalam kita syukur ni memang satunya kita kata kita sujud syukur, dalam masa yang sama kita kena banyakkan ibadat-ibadat solat kita. Sebagai solat biasa, solat sunat, walaupun sunat mutlak, itu pun syukur juga. Solat fardu, solat sunat, itu pun syukur juga. Dan juga kita perlu banyakkan bersedekah, banyak buat kebajikan, itu pun syukur. Kita dapat duit lebih, gaji dapat bulan, kita jangan kata ini kita semua kita nak pakai, kita suka. Tak, kita ada bahagian yang kita sedekah. Sedekah itu pun satu rasa syukur kita, kerana dengan kita bersedekah, Allah tambah rezeki pada kita. Sebab itu kita lebar-lebarkan rasa syukur kita dalam banyak perkara, tapi dia ada satu yang khusus dipanggil sujud syukur. Terima kasih Ustaz. Tinggal lagi pemanggil seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah wanita uzum melakukan solat sujud syukur? Yang kedua, saya belum solat sunat witir selepas isyak, dan pada paginya saya terlewat bangun hampir masuk waktu subuh. Jadi saya solat dan tahiyat akhir itu belum sempat lagi bagi salam, azan subuh sudah berkumandang. Macam mana tu Ustaz? Dan yang ketiga, bolehkah kita bersolat sunat berimam dan imam itu bacaannya kuat? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai dengan perempuan yang dalam uzur, maka perempuan dalam uzur tak boleh sujud syukur. Kerana sujud syukur ni dia menuntut kepada wuduk, dan wuduk tak sah bagi orang yang dalam uzur. Wuduk dia tidak sah, tak boleh, bahkan haram kalau seorang perempuan dalam uzur untuk mengambil wuduk. Hukum dia tak boleh. Kemudian maknanya macam mana kita nak syukur pada Allah? Kalau kita dah dalam keadaan begitu, kita kata bersyukur dengan selawat, bersyukur dengan zikir, banyakkan zikir, bersyukur dengan bersedekah, bersyukur dengan bantu orang, buat baik ke sana sini, tolong ibu bapa, berdoakan untuk mereka. Itu saja satu daripada cara syukur kita. Kemudian mengenai dengan solat witir, kalau kita bangun lewat, kalau kita sempat buat dalam waktu, kerana witir ni waktu dia adalah waktu isyak. Perbuatan isyak itu permulaan dia dan berakhir dengan terbitnya fajar masuk subuh. Jadi kalau kita sempat buat, tinggal nak salam aja, belum sempat salam azan, kita dah dikira buat witir secara adaan. Bahkan kalau tak sempat sekalipun, dah azan dah, kita buat fardu subuh, kemudian qadha witir kita, tak ada masalah. Dan mengenai dengan solat dengan imam yang baca nyaring, kita kata bacaan perlahan atau nyaring, dia ikut ke keadaan solat. Kalau katakan imam laki-laki, dia akan nyaring pada maghrib, isyak dan subuh, dan zuhur diperlahankan. Kalau dibuat sebaliknya, zuhur pun dia baca kuat, asar baca kuat, tiba-tiba maghrib baca perlahan, maka solat dia sah, tak ada masalah. Dan kita yang jadi makmum ni tidak ada hal, kita ikut saja imam, tak ada masalah. Baiklah, terusnya. Soalan pertama nak tanya, doa iftitah kalau kita mengikut imam, adakah ia wajib? Dan soalan yang kedua, sebelum dan selepas solat fardu, kita ada solat sunat, kita cuma baca Al-Fatihah sahaja, tak baca surah, adakah solat kita sah? Itu saja, ya Ustaz. Mengenai dengan pertama sekali tadi ialah soalan mengenai dengan doa iftitah. Doa iftitah ni adalah suatu yang hanya sunat, dia bukan wajib.
bila kita ikut dalam solat kita bersama dengan imam, maka disunatkan kita baca doa iftitah dalam solat-solat kita. Sebagai doa iftitah ni adalah sebagai satu, kita kata, muqaddimah kita. Sebab itu kita ada 5 syarat untuk solat, untuk baca doa iftitah. Pertama, kita mesti dapatkan imam dalam qiyam. Kalau kita dapatkan imam takbir, imam rokok, imam sujud, jangan baca doa iftitah. Yang kedua, selagi kita belum baca a'udzubillah, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Tapi kalau Allahu Akbar dah baca a'udzubillah, tak disunatkan. Yang ketiga, kita mesti yakin kalau kita baca doa iftitah, kita tak ketinggalan dengan Fatihah. Nanti kita baca doa iftitah habis, imam rokok, Fatihah tak sempat. Itu jangan. Dan yang keempat, doa iftitah tak dituntut dalam solat-solat jenazah. Solat sunat boleh, solat jenazah tak perlu. Dan yang kelima, kita kena pastikan bahawa waktu cukup. Jangan nanti kita baca doa iftitah, tak sempat habis nak baca Fatihah, waktu dah habis. Zuhur pun dah habis atau asar pun dah habis. Maka di situ kita baca yang wajib saja. Itu dia punya kedudukan dia, doa iftitah. Dan Fatihah, kalau kita solat, kita asyik baca Fatihah saja, tak ada masalah. Kalau bacaan surah adalah sesuatu yang sunat, bukan wajib. Baiklah, dan seterusnya. Soalan saya ada khilaf sikit, muskil tentang 3 kali gerakan dalam solat. Minta penjelasan dari Ustaz. Pergerakan dalam solat. Jadi apa yang perlu kita faham, kita tidak boleh bergerak dengan pergerakan yang besar. Pergerakan yang besar adalah sesuatu yang boleh membatalkan solat. Sekiranya pergerakan itu dikira pergerakan yang bersambung antara satu pergerakan dengan pergerakan yang kedua. Kalaulah pergerakan itu putus, macam contoh dia bergerak, kalau kita kata pergerakan besar ni sebagai contoh, pergerakan tangan, kaki, itu adalah anggota besar. Jadi kalau pergerakan anggota besar, maka lebih pada 2 kali, maka solat kita adalah batal. Di sana ada pergerakan anggota besar, ada pergerakan anggota kecil. Maka bibir mulut dalam anggota kecil, kita punya telinga anggota kecil, lidah anggota kecil, alat sulit anggota kecil, cubing mata anggota kecil, jari-jari ini anggota kecil. Ini tak ada masalah, banyak mana pun tak ada hal. Yang tak bolehnya anggota besar seperti kepala, kemudian tangan, kaki kita melangkah. Kalau sekadar 2, tak ada masalah. Lebih pada 2, batallah solat kita, dengan sengaja atau tak sengaja. Jadi kita kena jaga pergerakan tangan kita turun dan angkat dikira 1. Kaki kita langkah ke depan dikira 1. Patah balik ke belakang dikira 2. Jadi kita kena jaga, kerana dalam solat ni apa yang perlu kita ingat, kekhusyukan dia ialah, sebab itu Nabi kata, lau sakana qalbuhu la sakanat jawarihu. Kalau seorang itu hati dia khusyuk, seluruh badan dia akan tenang. Jangan bergerak-gerak, jangan bergoyang-goyang. Pastikan, melainkan kalau pergerakan yang kita tak dapat elak, contohnya sejuk yang membuatkan kita menggegar, ataupun seorang yang ada penyakit gatal yang tak dapat nak elak, maka itu kita kata dimaafkan. Kalau tidak, kita kena kawal, jangan bergerak-bergerak. Baiklah Ustaz, dalam Facebook juga ada yang bertanya bagaimana nak sujud syukur selepas solat fardu ataupun selepas jamak dan qasar. Sama dengan kaedah dia, bila kita dah bagi salam, kita jangan sujud syukur atas satu nikmat yang kita dapat sepanjang masa. Sebagai contoh, kita dapat nikmat sihat, tiap-tiap hari kita sihat, jadi tak perlu kita sujud syukur. Nikmat yang datang sekali-sekali, macam dapat anak lulus periksa, dapat menantu, dapat cucu, dapat berita kawan kita yang telah lama kita tak jumpa, maka kita sujud dengan cara dia macam kita sebut tadilah, iaitu dengan niat, dengan takbir, dengan sujud, dengan tamakninah, dengan bagi salam, tertib dia, maka itulah sujud syukur. Seterusnya kita dengar pemanggil kita. Kita semayang, katalah rakaat berapa, mesti kita bangun tu mesti dengan Allahu Akbar ke? Kalau misalnya suara tak keluar, sah ke tidak semayang kita? Taib, kita kata dalam solat ini, kalau kita tengok pergerakan antara satu dengan yang lain, kita bergerak dengan takbir, dipanggil takbirul intiqalat. Kita nak turun rokok,
kita nak turun sujud, kita nak bangun, semuanya ada takbir. Besarkan Allah, besarkan Allah. Dalam kita berdiri, dalam kita duduk, dalam semuanya kita agungkan Allah. Tapi kadang-kadang mungkin kata di sini suara tadi atau masalah, maka itu benda sunat, bukan wajib. Jadi kalau kita angkat kepala, tak baca apa pun, tak ada hal. Yang penting takbir ni dalam nak masuk solat, doa takbir iftitah itu, takbiratul ihram, itu kita wajib sebut. Lain daripada itu semua adalah sunat. Kalau kita sebut, maka cantiklah. Dalam rokok, nak turun rokok ataupun nak bangun daripada sujud, ada yang perlu dipanjangkan Allahu Akbar, ada yang perlu Allahu Akbar. Jadi dia punya rentak itu pun sebenarnya membina perjalanan solat kita. Dan seterusnya, nak tanya pasal solat sunat tahajud, solat sunat duha dan solat sunat taubat dan yang lain-lain. Saya kata kalau kita baca Al-Fatihah sahaja, tak baca surah, macam mana? Adakah solat kita sah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Dalam segala jenis solat bukan kata solat sunat, solat fardu sekalipun, rukun qauli dia ialah Fatihah saja. Kalau solat fardu kita baca Fatihah saja dah sah, apa lagi dengan solat sunat? Lebih sahlah solat kita. Kalaupun kita tak baca mana-mana surah dalam solat kita, hukum dia sah. Cuma kita tentulah, kita bila kita kata kita ada hajat, kita buatlah bagi sempurna permintaan kita. Kita nak taubat, buatlah bagi sempurna. Paling-paling kurang kita baca Fatihah, baca kuliah rakaat pertama, baca Fatihah, baca qul huwallahu rakaat kedua. Maka kesempurnaan itu yang sebenarnya dilihat. Macam kita belajar sekolah, sekadar dia jawab belum cukup, buat bagi tulisan cantik, nampak permukaan kertas bersih. Jadi itu membuatkan kepada nilai jawapan tu lebih. Macam itulah kita punya amal kita pada Allah, buat bagi cantik. Itu yang kita nak. Jangan kita ni kelang kabut. Itu satu, Ustaz. Ada yang tanya kalau baca Fatihah dalam hati itu sah ke tidak solat? Baca Fatihah dalam hati tidak sah. Kerana syarat Fatihah ni bacaan rukun qauli, mesti didengari oleh telinga kita dengan kadar yang terendah suara. Kita ambil, kalau ketika dalam keadaan kesunyian, sepi, hening, cuba baca sampai telinga dengar. Itulah kadar dia. Jangan nanti bila nak dengar sampai semua orang pakat dengar. Itu tak boleh. Dan jangan baca dalam hati sehingga tak ada langsung pergerakan bibir mulut, tak keluar suara pun. Itu tak sah. Baik, itu dia penjelasan. Dan kita dengar pemanggil kita dari Seremban, Zalila. Tentang sujud syukur. Ya. Mana yang lebih afdal kalau kita dalam sujud tu kita baca zikir tu sebanyak-banyaknya, ataupun kita sujud dan salam buat berkali-kali? Mana lebih afdal, baca dan panjangkan sujud ataupun kita buat banyak-banyak kali? Kita kata afdal panjangkan sujud. Kita tak perlu nak buat banyak-banyak kali. Buat lepas sujud syukur, buat lagi. Ibu apa ni, buat apa? Ibu sujud syukur lah sampai 10 kali. Ini syukur pertama cucu ni lulus. Syukur ini kerana cucu ni dah balik kampung. Syukur, banyak sangat syukur dia. Dia kan sampai 10 kali satu hari. Sujud syukur je. Kerana maklum kadang-kadang manusia ni, Allah bagi kelebihan. Anak dulu dah, anak yang kecil dah besar, dah dapat menantu, dah dapat cucu, baru rasa sedap, rasa nak syukur je pada Allah. Buat sekali, panjangkan. Baca dalam tu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, banyak, tak ada masalah. Dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, adakah sama sujud syukur dan juga sujud sajadah? Dan yang kedua, apabila kita membaca surah sajadah di dalam solat, kita sujudlah. Dan boleh tak kita bersujud juga apabila berjumpa dengan ayat sajadah yang lain di dalam solat? Yes. Sujud syukur dan sujud tilawah, dia adalah dua yang berbeza. Sujud syukur kita kata buat di luar solat. Adapun sujud tilawah ni kita buat dalam solat. Terutama bila sampai mana-mana ayat yang kita baca yang mempunyai kaitan dengan sujud. Kita ada 14 tempat dalam Al-Quran, ayat-ayat kalau kita baca, maka kita dikendaki sujud. Dan ini pun kalau kita jadi imam atau kita buat bersendirian. Kalau kita makmum, kita baca ayat ini, kita tak perlu sujud. Kalau imam tak sujud. Kalau sujud tilawah,
adalah suatu yang wajib kepada imam, satu yang wajib kepada makmum sekiranya imam sujud. Terutama macam kita kata pagi Jumaat, besok pagi, selalunya di masjid kita di Malaysia, kita akan buat solat sujud tilawah. Subuh dia baca ayat sejadah, dia sujud. Maka wajib kepada semua makmum sujud tilawah sama dengan imam. Imam je dia niat yang dia nak sujud tilawah, makmum tak perlu terus sujud je. Bagi orang yang baca ayat sejadah dalam solat ataupun luar solat. Kalau luar solat macam sujud syukur juga, kena ada wudu, kena ada tutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Cuma dia boleh masuk dalam solat, sujud syukur tak ada dalam solat. Itu punya kedudukan dia. Itu dia. Dan dengar pemanggil seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya penggunaan jamak. Saya ni kerja berulang kali daripada KL ke Ipoh. Boleh ke saya buat jamak? Dan kalau boleh, bila saya sampai ke KL balik, masih ada waktu yang saya jamakkan tu, perlukah saya solat balik? Ya, Ustaz pernah jawab soalan ni. Ya, saya. Ulang sikit, Ustaz. Jadi masalah jamak, kalau kita duduk di Ipoh, kita kerja di KL, sama ada orang berulang alik harian, ada orang berulang alik mingguan atau bulanan. Jadi kita tengok, kalau kita berulang alik mingguan, pagi bertolak, petang sampai malam balik, maka itu kita boleh jamak dalam perjalanan, dan di Kuala Lumpur pun boleh jamak, tak ada masalah. Tapi kalau mingguan ataupun lebih pada 3 hari, kita duduk di Kuala Lumpur, kita sewa bilik, duduk 3-4 hari, lebih pada 3 hari lah, 5 hari seminggu, kita balik ke Ipoh, tengok anak keluarga, datang pula kerja, maka ini perjalanan saja. Di KL tak boleh, di Ipoh pun tak boleh. Kalau duduk lebih pada tempoh tu tak boleh. Maknanya dalam perjalanan boleh kita qasar, boleh kita jamak, tak ada masalah. Baik, insyaAllah kita nak berhenti rehat sekali lagi. Saudara boleh terus bunyi 0362051500 dan kembali selepas ini di IKIM FM. Jangan pilih tempat atau orang untuk anda berikan senyuman. Senyum itu kan satu sedekah. Menurut kajian, senyum dan ketawa merupakan satu senaman berbentuk jogging dalaman, di mana dapat merangsang seluruh tubuh dan mampu memberi manfaat berguna kepada sistem saraf otak dan hormon. Senyum bukan perlukan modal. Cubalah senyum dengan ikhlas. Betapa indahnya senyuman anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Ya, IKIM FM, pilihan utama anda. Kita masih lagi bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah, dan kita bersama Ustaz Fazli Al-Yamani pada pagi ini untuk menjawab sebarang persoalan berkaitan sujud syukur atau soalan-soalan berkaitan. InsyaAllah kita terima pemanggil seterusnya, Ustaz. Ya, sila. Pasal 1 ada 3 soalan. Soalan pertama ialah solat qada, di mana kalau kata kita confuse pasal solat qada untuk waktu suci. Kadang-kadang kita tertinggal kita salah kira satu waktu suci kita, maksudnya kita macam mana kita kena qada ke macam mana. Yang keduanya wuduk. Bila kita ambil wuduk tu, perlukah kita basuh anak rambut di tepi cupa telinga tu. Yang ketiganya iaitu bacaan yang perlu dijelaskan dalam solat, iaitu di bacaan Al-Fatihah, bacaan untuk tahiyat awal, tahiyat akhir dan salam, dan takbiratul ihram. Adakah itu perlu dijelaskan ke macam mana? Mengenai ini, yang pertama solat qada. Memanglah kalau kita tengok di sini dengan soalan, kita perlu kira. Itu penting. Kita kena ada satu akaun khas. Ini solat kita, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, setahun punya solat dah selesai. Buat lagi kiraan untuk tahun kedua, untuk tahun ketiga. Jadi kalau kita tersilap kira, ada lagi hari-hari yang tak selesai pun kita buat, maka kita buatkan. Kita qada. Kerana qada ni, kalau dah selesai bayar, kita masih qada, sangka tak selesai, dia akan jadi solat sunat automatik. Maknanya kita tak akan rugi dalam solat kita. Tak dapat dia punya fardu, dia akan dapat pahala sunat dia. Itu dia punya kedudukan dia. Yang kedua, masalah wuduk. Bagi orang perempuan, memang di tepi telinga ni dia ada rambut yang kita panggil anak rambut. Dia bila dalam keadaan wuduk, anak rambut ni dikira sebahagian daripada muka. Mana kena basuh, tarik rambut keluar dan kena basuh. Tapi bila dalam solat, dia dikira sebahagian daripada kepala.
Jangan nampak saja solat kita membawa kepada batal. Jadi dalam wuduk kita basuh, dalam solat kita tutup. Kemudian mengenai dengan bacaan maksudnya dalam solat kita ada rukun qauli, iaitu rukun yang kita kena zahirkan bacaan dia. Mana bacaan macam mana? Sekadar telinga kita dengar. Bacaan dengan suara yang paling rendah, dengan tanpa mengganggu kalau kita solat berjemaah. Jadi apa dia? Kita ada rukun qauli kita. Pertama takbir, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat selawat kepada Nabi dan tahiyat akhir, dan yang kelima salam. Ini yang perlu kita jelaskan dalam kita punya solat kita setiap hari. Wallahu a'lam. Dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya 3 perkara soalan Pertama saya tanya iftitah tadi tu, kita amalkan bacaan ujung saja macam mana? Lepas tu yang keduanya tentang kalau sunat kita baca tahiyat akhir tu sampai selawat hingga macam mana solat fardu boleh ke? Ada apa-apa percanggahan ke? Dan yang ketiga ialah kita duduk tahiyat akhir tu, ada masa kita tak boleh nak duduk sepenuhnya sebab takut terhimpit orang berjemaah, orang sebelah, takut dia tak selesa ke apa. Macam mana kita perlukan teruskan ke ataupun tak apa dengan macam duduk tahiyat awal juga? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Mengenai dengan doa iftitah, kita boleh baca sempurna. Dia ada memang dalam buku-buku dan kitab-kitab yang dijual dalam pasaran. Dia akan beritahu kita cara baca. Memang dia ada beberapa jenis doa-doa iftitah yang ada, kita boleh amal. Yang kedua, masalah mengenai dengan kita punya tahiyat kita, tasyahud kita. Kita nak baca macam solat fardu, baca macam solat fardu. Kalau solat sunat, kita baca walaupun dua rakaat, kita baca macam kita baca solat zuhur 4 rakaat. Baca daripada mula sampailah fil alamina innaka hamidum majid, sampai habis. Itu dia punya kedudukan dia. Dan mengenai dengan duduk, sebenarnya kita perlu faham duduk adalah wajib, tapi kaifiyah duduk dia ada sunat. Boleh duduk dipanggil iftirash, iaitu duduk macam kita duduk tahiyat awal. Boleh duduk dipanggil duduk tawarruk, iaitu duduk macam tahiyat akhir. Kalau memandangkan keadaan jemaah ramai dan hujan di luar, orang semua pakat masuk dalam rapat-rapat, sehingga kalau kita nak duduk macam biasa tak dapat, maka kita duduk macam tahiyat awal, tak ada masalah. Duduk macam tahiyat awal boleh, duduk macam tahiyat akhir. Dia hanya sebagai sekadar satu perhiasan. Bukan makna tahiyat awal kalau kita duduk bukan macam tahiyat awal, atau tahiyat akhir duduk bukan macam tahiyat akhir, tak ada masalah. Dia benda perhiasan. Tahiyat awal dipanggil duduk iftirash, tahiyat akhir dipanggil duduk tawarruk. Itu adalah satu perhiasan yang mencantikkan. Kalau sepanjang solat dia duduk macam tahiyat awal saja, tak ada hal. Sepanjang solat dia duduk macam tahiyat akhir saja, tak ada hal. Bahkan kalau dia duduk bersila pun tak ada hal. Segi kedudukan duduk itu dituntut. Cuma kaifiyah itu sebagai satu perhiasan. Baik, itu jawapannya. Dan kita dah panggil seterusnya Ustaz. Untuk rambut, sebenarnya boleh ada yang mengatakan rambut kita kalau gugur tu perlu ditanam. Jadi mohon penjelasan dari Ustaz. Kalau macam kita buang dekat dalam sampah saja ke, tak apa ke benda tu? Masalahnya kita kena ingat bahawa apa yang Allah bagi pada kita ni, kita akan datang balik. Di akhirat kelak dikembalikan semula. Kuku kita, rambut kita. Sebab itu dikatakan jangan kita potong rambut kita, kuku kita dalam keadaan kita uzur. Jadi kalau kita potong biar dalam keadaan kita bersih. Dan bila kita potong, sebaiknya kuku ke rambut kita tanam. Boleh kita buang, tapi elok kita tanam. Lebih terhormat rambut kita tanam. Kalau rumah yang ada ruang tanah lah. Kalau rumah yang tak ada ruang tanah, macam duduk flat, nak tanam kat mana? Takkan nak dia punya lantai di simen. Masuklah dalam plastik ke apa ke, buang elok. Bagi hormat lah. Kerana rambut ni kadang-kadang kita tengok setengah orang bila makan sekali rambut keluar. Habis selera makan. Apa ni rambut ni? Jadi sebab itu kita jaga rambut ni suatu. Kerana rambut ni dia tak ada ambil apa-apa faedah. Kita tak boleh buat rambut sebagai apa-apa sesuatu yang kita boleh kita semula tak boleh. Jadi kita tanam itu lebih baik. Baik, insya-Allah. Dan bagi kita yang terakhir untuk pagi ni Ustaz ya. Saya nak tanya, katakanlah kita dalam solat fardu, boleh tak kita berdoa dalam sujud terakhir dalam solat fardu? Sebab saya ada dengar tak boleh berdoa dalam solat fardu dalam sujud terakhir, tapi dalam solat sunat je dikatakan boleh berdoa. Lagi satu, boleh tak kita baca apa-apa ayat-ayat ataupun doa-doa dalam bahasa Arab dalam sujud yang terakhir? Macam
baca Rabbana hablana tu ke, atau apa-apa sajalah doa. Ya, Ustaz. Maka sebenarnya doa dalam sujud memang boleh. Solat fardu atau solat sunat, doa tu mestilah doa dalam bahasa Arab, sebaik-baiknya doa daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun doa hadis-hadis Nabi. Maka boleh kita doa dalam solat fardu atau solat sunat dengan kita panjangkan doa kita, tidak ada masalah. Boleh, tak semesti kita kata solat sunat je. Solat fardu, solat sunat sama je. Cuma niat kita tu yang berbeza. Ini fardu, ini sunat, tapi dia sama dia punya segala keperluan, segala tuntutan. Kerana kalau solat fardu perlu wuduk, sunat perlu wuduk. Solat fardu perlu Fatihah, solat sunat pun perlu Fatihah. Begitu kedudukan dia, sama je. Baiklah, itu dia antara persoalan-persoalan yang sempat kita ambil pada minggu ini, Ustaz. Mungkin sebagai penutup pada tajuk kita sujud syukur, silakan. Maka saya terus mengingatkan para pendengar Radio Aikim untuk kita sentiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Syukurlah kita, kerana apa lagi yang kita dapat, subhanallah, tak dapat kita bayangkan. Lembu tak dapat, pokok besar, pokok balak besar, dia pun tak dapat. Binatang dalam hutan, ikan di laut tak dapat, kita dapat. Maka syukur kita pada Allah. Lebih-lebih lagi dalam suasana kita di sekeliling berbagai-bagai kefahaman, kita dipilih untuk diberinya Islam, diberinya iman. Syukurlah kita hidup sentiasa puji Allah, sentiasa taat perintah Allah, bawakan agama dalam kehidupan anak keluarga, taat kepada Allah. Itulah maknanya hidup kita di dunia ini. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, terima kasih atas perkongsian pada kali ini. InsyaAllah kita doakan memberi ilmu tambahan pada rakan-rakan pendengar kita, dan sebarang persoalan boleh dikongsikan. Mana tak sempat kita jawab pada minggu ini, kita mohon maaf kerana kesetukan masa, dan insyaAllah minggu hadapan kita akan sambung bersama dengan Ustaz Fazli Al-Yamani. Dan sampai kita bertemu lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.